Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan. Bukan senang nak cari jalan ke sini ya. Dah masuk keluar balik. Rupanya banyak menor kampung di sini. Ya, dia tanya dengan Pak Suradi tadi, mana tempatnya? Dia kata, Rob, aku keluar balik cari derok sana tu. Patah balik sini. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah apabila kita mencari jalan yang mana jalan itu membawa kita kepada ilmu, maka Allah Ta'ala akan permudahkan bagi kita jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Terima kasih ya kepada pengurusi majlis kita, Pak Su kita yang saya kasihi, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, imam-imam, bilal yang dikumpulkan di tempat yang cukup hebat malam ni, yang orang kata apa dia, menaikkan motivasi, yang menaikkan semangat insya-Allah tuan-tuan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. Tuan-tuan rahmati Allah, kau tengok kepada nota yang saya bagi tu. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumil akhir. Yang bermaksud bahawasanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik. Tuan-tuan rahmati Allah, saya nak tanya tuan-tuan, dulu masa remaja muda orang panggil baik ke jahat? Ke orang panggil setan tanjung rambutan? Yang mana satu? Nakal. Deruih kata orang Perak. Mak kata biut berbenar. Tuan-tuan rahmati Allah, siapa di antara kita yang tidak mempunyai masa silam yang hitam, betul tak? Tapi bagaimana tuan-tuan boleh berubah menjadi baik sekarang? Mungkin tuan-tuan jumpa kawan-kawan yang sekampung dulu, yang sepermainan dulu, yang sepencurian getah dulu. Getah orang kampung, getah kita. Basikal orang lebuh, motor orang hilang. Sehinggalah tuan-tuan, umur tuan-tuan 40-an, tuan-tuan mungkin bertemu dengan seorang idola, betul tak? Tuan-tuan bertemu dengan seorang yang boleh mengubah hidup tuan-tuan, diri tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan, berdasarkan firman Allah ini, satu qudwatun hasanah, suatu contoh tauladan yang baik yang mengubah kita selama ini, ada tak? Tuan-tuan ingat balik, siapa yang menyedarkan kita daripada kelalaian? Siapa yang menyedarkan kita daripada perangai jahat hari itu? Siapa yang menyedarkan kita? Sebab tu Nabi kata, faman kanat ijratuhu ilallahi wa rasul fa ijratuhu ilallahi wa rasul. Barang siapa yang dia berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka niat itu mendapat pahala kerana Allah dan Rasul. Tapi tidak ada juga tuan-tuan, ada juga ya, orang kata kemungkinan tuan-tuan berhijrah bukan kerana Allah dan Rasul, tapi kerana apa? Awi mura'atin yankihuha,
faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang berhijrah kerana dunia ataupun kerana apa dia, perempuan yang dia nak nikah. Tuan-tuan mati Allah, mungkin kita berubah dulu kerana awet kita, betul tak? Kita jumpa dengan marka, orang dulu panggil marka, awet bertudung labuh. Kita pun tuan-tuan berubah kerana apa? Kerana awet ni memberi nasihat kepada kita, betul tak betul? Awet tu mana sekarang ni? Yang menjadi isteri kita sekarang ni, betul tak betul? Ada tuan-tuan pasangan yang menceritakan pengalaman dia, saya ustaz berubah disebabkan apa? Isteri saya. Isteri saya lah ustaz yang banyak mendorong saya, daripada saya rambut afro, yang sarang tebuan tu. Bukan senang nak masuk pintu tu, tak celui. Pasal bersuar menung rambutnya, kena berjalan ngerin ke pintu baru celui, tuan-tuan. Atau zaman rok kapok ni, tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan nak berubah zaman rok kapok, zaman seluar ketat. Ingat lagi zaman tu, nak masuk seluar tu pun jenuh, kena bubuh plastik bagi licin masuk, tuan-tuan. Pakai pula kasut tinggi tu, bila nak terberak jenuh, minta kawan tolong tarikkan seluar, tuan-tuan. Pasal apa? Nak nariknya jenuh, nak makannya pun jenuh. Tuan-tuan mati Allah, kadang-kadang kita berubah kerana apa? Kerana perempuan. Maka ingat tuan-tuan, kalau perubahan kita semata-mata kerana manusia, maka kita dapat niat kerana manusia. Ada orang tuan-tuan, dia berubah kerana apa? Dia berubah kerana kebenaran di dunia. Ini disebut oleh Nabi, dia akan dapat dunia tu. Ada orang tuan-tuan berkawan dengan ustaz, sebab apa? Sebab ustaz ni ada banyak manfaat kepada dia, betul tak betul? Biar baik dengan ustaz Menawar senang, nanti nak minta anak masuk Izzuddin tak payah, senang. Ada tak ada spesies kopi tu kat sini? Biar ustaz Menawar ni kita berkawan dengan dia, pasal dia ni kena banyak naik qadi. Nanti kita ada masalah nikah di sepadan Siam, senang. Balik boleh tanya ustaz Menawar, macam mana ustaz Menawar? Saya ni kahwin seorang lagi, nombor 2 di sepadan Siam. Balik ni kena daftar tu, saya diberitahu kena denda 1,500. So boleh tak ustaz recommend supaya tak bayar denda tu? Kalau saya boleh recommend tuan-tuan, ini mau 10 mikrofon ni. Kalau saya dan tuan-tuan boleh recommend benda tu tak payah bayar, baik aku kahwin dulu. Sebab itu tuan mati Allah, Sayyidina Osman bin Affan mengatakan arba'atun, ini tak dalam nota, saya tambah. Arba'atun, apa kata dia? Zahiru'unna fadilatun. Ada 4 perkara secara zahirnya itu fadilat, kebaikan, kelebihan. Wa batinu'unna, tetapi batinnya, kalau kita lihat secara mendalamnya, ia adalah faridah yang lebih wajib kita buat. Apa dia yang pertama? Mukhalatatul salihin. Kita merapati orang soleh, kenal orang soleh tu fadilah, bagus. Kalau sebut nama ustaz ni, dia kenal saja. Awak kenal ustaz selebriti ni, ustaz yang pernah dia masuk TV, tanyalah ustaz ni, awak baik menang dengan dia. Tapi baik kerana apa? Macam tadilah, ada sebab kita baik kerana keduniaan, maka tak ada pahala. Kalau nak baik dengan ustaz, apa yang terbaik tuan-tuan? Wal iqtida'u bihim, ambil apa dia perangai-perangai yang baik daripada ustaz. Selalu hubungi ustaz, tanyalah ustaz. Ambil ilmu daripada ustaz, ikut kezuudan ustaz ni. Tuan-tuan, Datuk Ishaq Barum,
rahimahullah, almarhum Mufti Selangor dulu, mantan. Dia tuan-tuan pergi dalam satu forum ni, saya tengok kita tuan-tuan kalau forum apa ni dekat hutan apa ni, bila nyamuk gigit tuan-tuan boleh tahan tak? Tambah kalau nyamuk belah-belah botol pakai tu, ya Allah yang panjang kaki tu, dia suka menang orang Ipoh, orang Tanjung Rambutan, dia suka. Oh, dia kena gigit tu tuan-tuan, dia punya mengelejap kita, dia ketik, oh aja Arab tu kita pukul buru sampai dapat. Tapi almarhum Datuk Syakbar tuan-tuan, yang kami perhatikan, bila nyamuk gigit dia tak pukul nyamuk tu, dia halau nyamuk tu. Tuan-tuan boleh buat macam tu dah agak-agak. Ni orang tasawuf. Nyamuk gigit tuan-tuan, dia tak tampuk, tak bertampuk, dia halau nyamuk tu. Allahu Rabbi tuan-tuan, akhlak macam ni kita nak ikut. Bila tanya kenapa tak pukul bunuh nyamuk yang gigit tu, apa kata dia? Nyamuk ni pun rezeki dia juga isap darah kita. Tentang agak-agak boleh tak buat macam tu? Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, bila kita dengar, kita nampak sendiri akhlak ulama-ulama ni, maka kata Sayyidina Osman, yang terbaik, yang faridah, yang lebih wajib apa dia? Kita mencontohi mereka. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Qiraatul Quran fadilah. Membaca Quran itu bagus. Tak salah baca Quran tuan-tuan, tambah yang jadi imam ni kan. Oh, baca Quran jadi imam sedap. Bunyi sengor apa Arab Saudi punya imam, alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, orang makmum belakang sampai naik mata putih semua. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Kita kata mantap. Tapi kata Sayyidina Osman bin Affan tuan-tuan, wal amalu fihi wal amalu bima fihi faridah. Beramal dengan apa yang ada dari hukum-hukum dalam Al-Quran itulah yang lebih utama. Kita jadi imam ni tuan-tuan, bacaan sedap, kita betulkan tajwid, kita belajar taranum. Siapa yang pernah temuduga imam nulis jabatan agama, dia tahu susah tak susah. Yang tukang dengar tu pun, bukan calang-calang orang yang penemuduga tu. Jenis taranum. Kadang dia kata cuba baca Fatihah ni dengan taranum Hijaz. Mudah. Kita kumpulan Hijaz biasa dia dengar, taranum Hijaz tak tahu. Habis awak baca Fatihah ni guna ayat lagu apa? Saya bawa Isabella punya lagu. Rahmati Allah, bagus tu, belajar tajwid, belajar idgham ma'al ghunnah, belajar izhar khalqi, belajar wa may yattaqillah. Nun mati bertemu dengan ya, tak boleh wa man tak boleh. Nun tu mesti dimasukkan bunyi ya. Wa may, bagus belajar tu. Tapi ada tak kita memahami apa maksud wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Ni imam yang membaca ayat-ayat Quran ini kena ambil tahu benda-benda ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Apa itu takwa? Ini kata seorang sahabat, takwa itu seumpama kamu berjalan di satu jalan, yang di jalan itu penuh asywat, penuh duri-duri. Bila nak berjalan ni tuan-tuan, nak pijak ni, hati-hati. Pasal apa? Duri ni, duri kelapa sawit ada, duri bunga ros ada, duri bunga apa, daun semalu ada. Pijak ni karang, jenuh menjerit kita. Macam itulah takwa.
Nak berjalan dalam hidup kita ni tuan-tuan, kena fikir dulu. Jangan, ini haram, ini rasuah. Kita kalau jadi imam tuan-tuan, sapu duit surau, bukan orang sini, jangan terasa. Jangan kau menghalau aku pula. Dah lah datang pun teruk. Sapu duit surau tuan-tuan. Tuan-tuan, di Mesir ada satu cerita yang dia membuat kelakar sampai orang Mesir marah. Apa cerita dia tuan-tuan? Antara padri Kristian yang berkawan baik dengan pak imam. Diceritakan satu hari, padri ni tuan-tuan, Raibun Nasrani ini zara sa'ibi, zara sa'ibah, dia datang menziarahi imam ni, sahabat dia. Tuan-tuan mati Allah, imam ni tengok padri ni datang dengan baju yang lawa, mahal-mahal, jubuh dia. Di tengkuk padri ni tuan-tuan, dia pakai salib min zahabi, daripada emas. Bukan emas celup, emas betul. Bukan itu saja tuan-tuan, dia naik kenderaan yang besar, mewah. Imam ni tuan-tuan terdetik pada hati dia, macam mana ni? Ana rijaluddin wa huwa aidan rijaluddin. Aku ni lelaki orang agama, imam, dan dia pun orang agama Nasrani, padri. Tapi kenapa Allah jadikan umpama dua darjah? Umpama orang agama Nasrani lebih mewah, lebih kaya, aku yang pak imam ni naik motor Honda Cup cabuk je. Start 10 kali tak hidup-hidup, kali ke-11 baru hidup. Itu pun terajang exhaust tu dulu, keluar dulu haram tut, baru hidup tuan-tuan. So setan pun membisikkan kepada dia tuan-tuan. Kata Hamid Al-Lafaz, jangan buka ruang untuk bertanya kepada nasib ni, kenapa Allah buat begitu. Sebab apa? Setan akan bisik 3 benda. Apa dia? Yang pertama, maza takul, hari ni nak makan apa. Yang kedua, setan akan asad apa dia? Wa maza talbasu, pakai apa baju kamu. Ni dia tengok baju padri tu mewah, baju dia cantik, baju dia lawa. Tuan-tuan pergi semayang, pernah tak bandingkan baju tuan-tuan dengan baju jemaah yang lain? Imam pernah tak tengok baju Bilal lagi mahal daripada pak imam? Pernah tengok tak? Pernah tanya tak? Pasal apa baju dia mahal lagi? Setan ni bisik. Pasal apa baju imam murah je, baju aku pak imam ni murah je, dia Bilal je lagi mahal. Apa hal ni? Sebab tuan-tuan, pak imam ni pencen, hak Bilal ni masih kerja dengan kerajaan, bukan calang-calang, kerja dengan kerajaan, bukan calang-calang, engineer. Sebab itu baju dia mahal, sebab dia mampu, gaji dia besar. Kita imam kena reda. Tapi setan akan bisik, kalau nak baju mewah, nak baju mahal, solat duit tambah masjid. Apa macam? Ini bahaya. Wa aina taskunu, setan akan bisik lagi. Apa dia? Di mana kamu tinggal? Rumah kamu macam mana? Kita akan bandingkan tuan-tuan dengan jemaah ni. Kadang tuan-tuan bila bersembang, kita perli pula kawan kita. Kamu tak apalah, rumah besar, rumah awak ni reban ayam je, nak rebus nanti masa je. Ada tak imam cakap apa itu dengan ejekit? Kata rahmati Allah, imam ni terdetik nak tanya padri ni. Kata imam ni, bagaimana kamu boleh hidup mewah, kamu boleh pakai baju mahal, kamu pakai salib daripada meh? Bukankah kamu rijaluddin, kamu juga orang agama, religious man, and I'm also religious man. Aku pun orang agama. Bagaimana kita boleh berbeza daripada segi penampilan, duit, kekayaan? Kamu nampak lebih kaya. Kata padri ni. Ni orang Mesir Kristian marah, orang yang buat cerita ni.
Kata padri ni senang je. Di gereja aku, di luar tu ada wishing well, telaga orang bayar nazar, tuan-tuan. Jadi mana-mana orang yang pergi situ, yang tak ada anak, yang tak ada jodoh lagi, yang bisnes tak berapa maju, apa dia buat? Bernazar di perigi itu, wish something, kemudian mereka akan mencampakkan duit ke dalam perigi tersebut. Tapi dasar perigi itu pula, kata dia, ada satu lubang kecil. Kalau masuk dalam lubang tersebut, itu Jesus punya. Tapi kalau dia balik tak kena lubang tu, tangannya pengkok, keluar dari lubang tu, itu aku punya. So tuan-tuan rahmati Allah, memang yang balin tu tak masuk dalam lubang tu, banyak berada di luar, patutlah padri ni banyak duit. Jadi imam ni dengar tuan-tuan, dia kata, oh, this is a very good idea. Aku tahu dah nak buat macam mana. Besoknya tuan-tuan, dikumpulnya semua tabung-tabung derma tu, semua duit kutipan Jumaat ke apa saja tuan-tuan, dilonggok depan dia. Ini cerita tuan-tuan. Apa dia buat tuan-tuan? Diraupnya duit yang banyak-banyak tu, dicampaknya ke langit. Kalau duit tu naik ke atas, itu Allah punya. Tapi kalau jatuh bawah balik, itu aku punya. Memang kaya raya tuan-tuan, habis semua duit derma tu dia punya. Amatlah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kita ini jangan menjadi orang yang apa dia, tamak kepada kekayaan, kepada pangkat, kepada apa-apa saja keandak keduniaan dengan jawatan yang kita ada. Lepas tu tuan-tuan, bacalah Quran, supaya mudah-mudahan ayat yang kita baca ni, belajar tafsiran dia. Bila belajar tafsiran dia tuan-tuan, kita faham, kita dapat mengamalkan apa yang kita faham daripada hukum-hukum Al-Quran. Allah sebut as-sariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, lelaki dan perempuan, potong kedua-dua belah tangannya. Bukan dua-dua potong terus, mula belah kanan tuan-tuan. Curi lagi, dia potong kaki pula. Lepas tu baru dia naik balik tangan. Sebab apa? Islam agama yang mementingkan kemaslahatan manusia. Potong tangan ni bukan li ta'zib, bukan untuk menyensor, bukan menganiaya orang, tapi memberi pengajaran. Biasanya tuan-tuan, orang yang dipotong tangan ni, dia akan bertaubat dan dia tidak akan mencuri lagi. Sebab apa? Ini nakalam minallah. Ini pembalasan yang Allah saja tahu. Orang takut tak takut. Kalau penjara tuan-tuan, manusia tak takut. Sepupu saya wada penjara, bukan banduan penjara, jangan silap dengar pula, marah sepupu aku nanti. Dia kata tuan-tuan, kalau takat kes curi, penjara 3-4 bulan, 5-6 bulan, atau setahun 2 tahun ni tuan-tuan, banduan ni tak rasa apa, malah dia seronok duduk dalam penjara ni. Sebab apa tuan-tuan? NGO ni dia cukup jaga banduan-banduan Malaysia, bagi tilam tebal, makan tuan-tuan, kadang-kadang hari Jumaat makan nasi biryani gam. Kita pun hidup gam zikar dia, tak dapat makan nasi biryani tuan-tuan. Nasi biryani gam Johor tu, kadang-kadang dia kata wadah pun tumbang makan. Pasal apa? Sedap. Bila release time tuan-tuan, bila nak lepaskan banduan ni, boleh jumpa dengan wadah ni, sepupu ni, dia kata apa? Cikgu, dia panggil cikgu, seronok duduk dalam penjara ni. Saya susah hati nak keluar penjara. Pasal apa? Kalau keluar je penjara, pergi je surau Al-Islah Tanjung Rambutan, hilang je selipar, orang tengok aku. Ini tak ada orang lain, dia yang mencuri ni bukan banduan. Tuan-tuan, so seronok dah dalam, kawan-kawan pun ramai. Dia kata tak apa cikgu, dia kata don't worry,
Minggu depan saya datang balik tuan-tuan, curi benda lain pula. Tuan-tuan rahmati Allah, Al-Quran sepatutnya menjadi panduan kita, bukan sekadar dilagukan dan dibaca-bacakan. Apalagi kata Sayyidina Uthman bin Affan, ziaratul kubur ni tuan-tuan fadilah. Menziarahi kubur itu bagus. Itu orang kata, ustaz boleh ke ziarah kubur 1 Syawal? Ada ustaz kata bid'ah. Ada ustaz kata tuan-tuan, kalau tak ada hari lain nak pergi, hari lain memang tak pergi, dia bermotivasi pergi hari apa? 1 Syawal, maka harus pergi. Cuma jangan kita wajibkan pada anak-anak, jom ikut abah pergi kubur 1 Syawal. Anak-anak kata tak boleh ke pergi 3 Syawal abah? Tak boleh, haram. Ini wajib pergi 1 Syawal. Itu bid'ah tuan-tuan. Dan nak pergi itu pula ulama' mensyaratkan jangan ada percampuran lelaki dan perempuan yang boleh mendatangkan fitnah. Saya pernah tuan-tuan pergi kubur saudara, keluarga, tengah baca doa ni tuan-tuan, 1 Syawal, ramai orang pergi kubur, tengah baca doa ni tuan-tuan, ada awek dengan keluarga dia duduk di kubur sebelah. Awek ni pula tak pakai tudung, pergi kubur pakai baju raya kan, baju kebaya, kain batik. Minta maaf tuan-tuan, baju kebaya dia itu, ibu-ibu jangan marah, putih jarang, boleh nampak colinya warna biru tuan-tuan. Tengah elok baca doa Allahumma firlahu warham, udah lalu. Daripada Allahumma firlahu dan aku bagaikan. Ulama kata kalau itulah situasinya berada di kubur, maka haram ya menziarahi kubur dengan ada percampuran-percampuran begitu. Apalagi tuan-tuan, wa'iyadatul marid fadilah. Menziarahi orang sakit itu bagus, baik. Tetapi ittikhazul wasiyah faridah. Mengambil wasiat daripada orang sakit itu lebih baik tuan-tuan, lebih aula, lebih wajib. Kita melawan orang sakit tuan-tuan, kita tak pernah minta dia nasihat kita, betul tak? Tapi orang Melayu ni tuan-tuan, dia tak pernah minta wasiat. Patut tuan-tuan, apa kata Sayyidina Uthman, sebaik-baiknya bila kawan kita yang dah nak nazak ni, yang sakit-sakit berat ni tuan-tuan, kita minta pada dia, share nasihatkan teman. Dia dalam nafas tersekat-sekat ni, dia kata, teman nak bagi tahu entah Bilal, janganlah bermusuh dengan tuan imam. Dia tahu. Ana tahu share, kalau imam tu bertugas entah tak nak azan. Entah dah bagi tahu dah, kalau hamba Allah ni jadi imam, tabak lahum, aku tak nak azan. Aku pergi karaoke lagi bagus. Betul, dia cakap kopi tu. Pasal apa? Ini imam haram. Sahabat ni pun bagi tahu jangan macam tu share. Sambung balik silaturahim. Kerana memutuskan silaturahim itu satu dosa. Sambil cakap tu dia batuk. Syekh, Ana tak tahu berapa hari lagi Ana hidup. Takut-takut Ana beritahu entah ni, Ana dah tak ada besok, entah ambil beratlah nasihat Ana. Sedar-sedar meninggal tuan-tuan. Masa tu kita teringat balik nasihat sahabat. Kita kata Masya Allah, sahabat aku dah beritahu dah, akhirnya dia dah tak ada dah, sahabat aku dah meninggal dah, Masya Allah aku kena ikut nasihat dia. Jumpa Pak Imam tu, Bilal ni jumpa Pak Imam tu masih ego lagi. Pak Imam kata, jumpa aku pula. Kita kata sahabat kita meninggal baru ni bagi tahu, kita jangan bergaduh, walaupun lain pemikiran kita, fikrah kita kena berbaik-baik, jangan memutuskan silaturahim. Sahabat kita dah meninggal dah. Tuan-tuan, nasihat daripada orang yang sakit ini sebenarnya ikhlas daripada hati dia. Bila dia meninggal, kita akan benar-benar terasa kehilangan dia. Ini tuan-tuan yang kita kena buat. Yang tuan-tuan sebagai imam dengan Bilal adalah orang yang patutnya fa'aslihu baina akhawaikum. Fa'aslihu. Tuan-tuan sebagai imam Bilal AJK kena asli'u baina akhawaikum, kata Allah. Apa dia? Rapatkan orang yang bergaduh.
ajak orang kepada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ajak orang tuan-tuan kepada benda-benda makruf, benda-benda kebaikan. Cegah orang daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Tuan-tuan, ini tugas Imam Bilal dan AJK Masjid, AJK Surau, maupun jemaah yang rajin datang surau. Ini tuan-tuan. Sebab itu terhormati Allah, kita ini kena cari idola yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ulama tafsir mengatakan, kenapa ayat ini turun tuan-tuan? Kerana Nabi pada masa itu sedang menghadapi peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq ni tuan-tuan, Nabi menggali parit bersama-sama dengan para sahabat. Dan riwayat mengatakan sahabat yang merasa min syadidul jau', merasakan terlalu lapar, jumpa dengan Nabi, lalu dia angkat baju mereka. Pasal apa angkat baju ni? Tunjuk kepada Nabi, perut mereka itu diikat dengan seketul batu. Ya Rasulullah, tengok perut kami ini kerana lapar, kami sindang dengan batu. Kerana apa? Kerana terlalu lapar. Nabi SAW, tuan-tuan, hadis ini hadis hasan, mengangkat pula baju dia, tunjuk kepada sahabat tadi, kalau kamu satu batu, aku ada 2 biji batu, tuan-tuan. Masya Allah. Sahabat mengatakan, inilah idola kami. Kalau dia bercakap tentang kelaparan, dia merasai tentang kelaparan. Qudwatun hasanah. Kita hari ni tuan-tuan nasihat orang, tapi kita tak rasa apa orang rasa. Betul tak betul? Kita nasihat orang supaya banyak berpuasa sunat, kita pun puasa tak buat, sunat je lebih. Dah bersunat lah ya. Kita tuan-tuan bercerita tentang kemiskinan, tapi kita hidup dalam kaya raya. Kereta mewah tuan-tuan, perut kita boroi, buncit, kenyang. Tiba-tiba kita nak jadi pemimpin, bercakap dengan rakyat tentang kemiskinan. Rakyat tengok di mana contoh kemiskinan yang dia pernah rasai. Penderitaan orang-orang miskin. Macam mana dia pernah rasai? Hidupnya mewah, makannya di lobi-lobi hotel. Subhanallah. Terhormati Allah, nak jadi pemimpin Bilal dan Imam ini, kita kena tunjuk kepada manusia lain, kita memahami penderitaan mereka. Saya rasa tuan-tuan jadi AJK ni, banyak orang kampung datang jumpa, betul tak? Dan bila orang jumpa tuan-tuan, minta satu khidmat, tuan-tuan jawab macam mana tuan-tuan? Dengan tawaduk ke? Dengan sombong? Dengan ego? Saya jadi ustaz ni tuan-tuan bukan senang. Bila Pak Surazi kata supaya datang ke Saum Valley ni, ada yang dah datang ni, yang ikut saya 4-5 orang ni, yang dah datang, dia kata, ustaz, masuklah hutan tu. Aku nak dia bagi tahu dekat Pak Su, tak jadi dia datang. Rosak ni San Estrel aku. Dah lah tadi banjir air lalu belaju tuan-tuan. Ada pelepah pula tengah-tengah. Habis tayar kereta aku ni. Tuan-tuan mati Allah, kita sebagai pemimpin ni, Allah akan tanya di akhirat besok. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Terutama amanah kita menjaga surau ni tuan-tuan. Jangan main-main. Imam datang dah solat jemaah imam. Saya waktu tugas saya datang tak? Bila waktu tak tugas dia tak datang tuan-tuan, dia duduk depan berenda rumah pakai tuala je. Sambil ngibah apa tak berbaju tu, orang pun datang, orang pun lalu lalang. Imam, tak salah jemaah ke? Tak tugas hari ni. Tak tugas tak datang tuan-tuan. Bukan imam sini, ni cerita dekat Korea Selatan ni cerita ni. Jangan terasa. Siapa suruh jemput aku pada muka tuan-tuan. Tuan-tuan, bila jadi qudwatun hasanah, nak ikut Nabi, kita kena tunjukkan pada orang lain apa dia, contoh tauladan yang baik. Tuan-tuan, bila jadi Bilal, orang akan tengok tuan-tuan.
Orang akan menyatakan Bilal pun buat. Bilal pergi tikam ekor, tuan-tuan. Bukan sini. Bilal pergi tikam ekor. Habis tikam ekor, dia azan. Ada. Tadi tikam ekor, ya. 4341. Ada orang tikam pula nombor ni. Aku hacker je. 4341. Cantik ni nombor. Tapi bila bertugas tuan-tuan, dia pergi surau, dia Allah. Oi, bagus rupa azan Mekah tu. Allahu Akbar, Allahu azan Mekah, tapi main nombor ekor. Bila semayang tuan-tuan, semayang belakang imam, lupa tiket nombor ekor, letak poket atas. Patut cover lah sikit, letak poket bawah. Dia lupa tuan-tuan, bila sujud terjatuh tiket tu, kipas angin tiup. Dia kipas angin tiup, lalulah tiket tu terbang pergi ke makmum sebelah. Siapa makmum sebelah ni? AJK surau juga. Dia tengok tiket tu, nombor ekor. Angin tiup lagi, pergi bay lagi dua orang sebelah. Orang sebelah tengok, nombor ekor, cantik nombornya. Tetap rahmati Allah, orang akan lihat benda. Kalau tuan-tuan azan Allah, bagus. Tapi tiba-tiba tuan-tuan, orang kampung pergi kenduri tu ada karaoke. Tengok-tengok, Pak Bilal yang nyanyi atau Pak Imam ingin bersua dengan dinda uda, ancur akhlak Pak Imam, kata dia. Kita rasa itu supporting, tapi tuan-tuan, kita tak menjadi qudwatun hasanah. Tuan-tuan lihat ya, bila jadi orang surau, tuan-tuan tengok gambar yang nombor 2 tu. Saya rasa tuan-tuan depan saya ni ramai yang hidup zaman ni. John Travolta, Saturday Night Fever, ingat kan? Pak dara saya ada kasut Johnson tu yang zip katas tu. Oh, zaman tu sikat tu dekat belakang ni, sikat buat Raymond John Travolta nyanyi lagu Biggies, Staying Alive, ha, ha. Oh, ingat tu zaman tu. Tapi tuan-tuan, kalau kawan-kawan yang bersama tuan-tuan zaman tu tengok tuan-tuan zaman sekarang ni, dia mau pelik tak? Pelik tak tuan-tuan? Tu tengok gambar yang bawah tu, Allah irham Ustaz Radhi Melissa, dulu kumpulan rock. Dia terkenal dengan lagu Cinta Untuk Nabila. Oh, zaman rock kapok tu tuan-tuan. Kau tanya Abang Abu yang buat live malam ni. Ni Abang Abu daripada page audio kuliah. Bukan calang-calang page ni tuan-tuan. Audio kuliah. Tuan-tuan punya program ni masuk audio kuliah, boleh tengok satu Malaysia. Boleh tengok sampai ke luar negara. Tuan-tuan, nak bagi tahu surau Al-Islah ni, nak memperkenalkan surau Al-Islah ni, program malam ni buat apa live supaya orang tahu ini program surau Al-Islah. Pengerusi kita buat dengan AJK. Nak cerita pada dunia, nak cerita pada Malaysia, masyarakat Malaysia, semua orang yang jadi AJK, Bilal, Imam, ahli dan kuasa surau mesti buat program macam ni, motivasi. Kalau tak, kita lemah semangat. Terhormati Allah, Ustaz Radhi Melissa ni kumpulan rock yang terkenal dengan lagu Cinta Untuk Nabila. Tapi akhirnya tuan-tuan dia berhijrah. Masya Allah, tengok gambar dia berserban tuan-tuan, besar. Ini yang Nabi sebut, saya bawa hadis di sini. Barang siapa yang Allah hendakkan baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia pandai agama. Mailillah bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendakkan kebaikan, dalam tafsir hadis ni tuan-tuan, dalam syarah hadis ni mengatakan orang yang Allah yufaqihu fid din ni siapa dia? Iaitu orang yang belajar agama. Tuan-tuan setiap malam belajar agama, betul tak? Di surau buat pengajian tuan-tuan, ustaz-ustaz datang tuan-tuan mengaji agama, betul tak? Tuan-tuan tahu tak apa hukum dia meninggalkan solat?
Dan tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan rasa libang-libu, rasa bersalah, feeling guilty. Banyak solat yang aku tinggalkan dulu. Aku mula solat umur 36, akhir balik 15 tahun, kemudian baru nak solat. Macam mana ni, apa nak buat ni, macam mana nak buat. Pergi dengan ustaz mengaji, ustaz kata qada. Qada ni bila-bila boleh buat tuan-tuan. Kalau buat solat subuh tuan-tuan, lepas solat subuh qada boleh. Buat qada sebanyak 10 kali subuh, contoh, untuk solat subuh yang kita tinggalkan. Lepas solat asar, zuhur, kita buat qada zuhur pula. Berapa yang kita mampu, tak ada masalah. Kemudian tuan-tuan, tak ada qada meninggal, contoh, tak ada qada, kita tinggal solat lebih kurang 20 tahun tak solat, tak sempat qada tuan-tuan. Macam mana ni? Ini yang Nabi ajar dalam doa, Allahumma wa tammim taksirana. Ya Allah, wa tammim taksirana, sempurnakan mana yang kami tak pernah ganti lagi, yang tak sempat ganti, tak sempat qada. Ya Allah, ya Tuhan, kau sempurnakan, ampunkan ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga. Ini Islam tuan-tuan. Sebab itu tuan rahmati Allah, barang siapa yang Allah nakkan dia kebaikan, Allah buka pintu hati dia untuk Islam, untuk mengaji Islam, mendalami Islam, minat kepada syiar-syiar Islam sebelum meninggal dunia. Tuan-tuan tengok di Tajuk Rambutan, tuan-tuan, ada dah orang yang sudah tua tapi tak dapat hidayah lagi, ada tak ada? Yang masih lagi tuan-tuan, mulut bau Guinness Stout, ada tak ada? Saya pernah jumpa tuan-tuan, orang Melayu minta maaf tuan-tuan, bukan tak kenal di bawah sebuah pasar raya di Ipoh tuan-tuan, cicak biskut Tiger dengan Carlsberg, cicak biskut Tiger dengan Carlsberg. Umur dah senja dah tuan-tuan. Kita tengok dia, kita pun terkejut, dia tengok kita, dia pun terkejut tuan-tuan. Dia berbuat tak kenal. Kalau buat kenal sekarang, aku tazkirah pula di situ. Bila aku tazkirah, dia mengata, Ustaz, jom minum sekali. Udah, aku pun minum sekali. Tuan-tuan, bukan semua orang dapat hidayah. Masya Allah. Ulama hadis ni mengatakan, hadis ni tuan-tuan, siapa dia yang dapat hidayah ni? Laisa bita'allumi hasaba, bukan semata-mata belajar je. No. Tetapi orang dapat hidayah tuan, kalau dia belajar pun, kalau tak ada hidayah, belajar dia itu tidak menjadikan orang yang masuk syurga. Tapi apa yang disebut oleh Nabi ni, orang yang dia belajar tuan-tuan, lalu Allah campakkan petunjuk hidayah kepadanya. Berapa ramai orang belajar Islam, lepas tu menentang Islam? Ramai. Berapa ramai orang ada PhD tentang hadis tuan-tuan, lepas tu bantai pula tentang mazhab-mazhab lain, bantai pula tentang kelemahan Islam, bantai pula. Berapa ramai orang macam tu tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, yang belajar Islam kemudian Allah bagi hidayah, Masya Allah, yufaqihu fid din wa ya'di ilal Islam. Maknanya tak boleh semata-mata yufaqihu fid din. Tuan-tuan mengaji setiap malam, tuan-tuan belajar tentang Islam, kena ada satu lagi, apa dia? Wa ya'di ilal Islam. Ada Bilal yang dengar ustaz mengajar, cebik je biar macam betul sangat. Ada. Pasal apa? Tak kena dengan pemikiran politik dia. Betul tak betul? Saya nak tanya ni. Ada. Imam yang ustaz tu baru sebut sikit, dah bangun lah. Ni pasal saya tak boleh bangun. Bangun sekarang kena pulau. Jangan marah. Bangun imam apa ustaz ni kau mau jemput dia mengaji tapi tak dapat hidayah. Allahu Rabbi tuan-tuan, rugi. Itu saya harap tuan-tuan, bila mengaji, jemput ustaz-ustaz yang ilmunya itu ada tauliah, ilmunya itu diyakini, dipercayai, disahkan oleh Jabatan Mufti. Ilmu yang disampaikan ini tuan-tuan bukan mengelirukan, bukan lagi menambahkan perpecahan, perselisihan. Jangan. Cari ustaz-ustaz yang boleh membina jiwa kita tuan-tuan, yang boleh menarik kita kepada hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga.
Jaga tuan-tuan benda-benda macam ni. Iblis ni tuan-tuan di antara makhluk yang dimuliakan pada asalnya. Tapi kenapa Allah halau dia daripada syurga tuan-tuan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Disebut surah Baqarah. Pertama apa dia? Aba, enggan. Berapa tuan-tuan? Yatafaqahu fid din, mengaji agama tapi enggan ikut apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz. Berapa? Tuan-tuan jadi imam, jadi Bilal, jadi AJK, tuan-tuan tak suka ustaz ni. Pasal apa? Ustaz ni cakap benda yang benar. Berapa? Tuan-tuan kata tak bayarlah pengajian ni buang duit je. Baiklah kita kumpul duit surah tu sampai 100,000, tulis dekat whiteboard. Oh, kutipan surah 100,000. Lepas tu bangga dengan 100,000 yang kita kutip. Saya bukan cakap pada tuan-tuan tak. Dia untuk surau lain, bukan sini. Jangan marah, jangan marah. Sebab saya tahu surah Al-Islah ni hebat dari segi pengajian tiap-tiap malam penuh. Alhamdulillah. Ya, ini saya sebut tuan, ada majlis-majlis yang ditegur oleh Datuk Pengarah Jabatan Islam Perak. Apa dia? Menyimpan duit tu macam kereta demo sendiri sampai tidak dibelanjakan untuk kepentingan tarbiyah jamaah, untuk yatafaqahu fid din, untuk menyampaikan kebaikan, untuk mengajak manusia kepada hidayah. Allah akan tanya 1 sen yang masuk dalam tabung orang bagi tu kita tak belanjakan. Pasal apa? Kita rasa macam reta bapak kita. Jangan marah saya cakap ni. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab itu kena jadi orang yang saja bukan mengaji tapi tolong buka, open your heart untuk menerima hidayah. Jadi kita doakan mudah-mudahan Ustaz Radhi Melissa ni tuan-tuan, Allah tempatkan dia bersama orang-orang yang salihin beriman di akhirat nanti dengan perubatan yang dia buat. Dan tuan-tuan juga mudah-mudahan hijrah tuan-tuan daripada sifat jahiliah dulu. Saya dulu pun tuan-tuan sekolah rendah di Saint Michael, ibu-ibu bapa. Zaman seluar pendek, bukan seluar panjang macam zaman sekarang. Saya tak pandai nasyid-nasyid bela Israel, tak tahu. Nasyid kami di Saint Michael, are you sleeping brother John? Aku pun tak kenal siapa brother John no. Dah cikgu Inggeris paksa menyanyi juga lah. Roya bot. Kata mati Allah, bila ayah askar pencen 5 Melayu, garang ayah saya sajan, misai melentang masa tu. Dia kata apa dia? Abah nak kamu masuk sekolah agama. Bayangkan tuan-tuan, sekolah agama, boarding religious school, I cannot accept ni, tak boleh terima. Zaman kita pakai seluar pendek. Tu yang masuk kuliah agama. Ustazah Zainab, ingat lagi Ustazah Zainab kata apa masa tu? Darjah 6. Kata Ustazah, udah banding kau ni dah berbulu kaki apa gorila, kata. Tutup aurat ni, kata dia, tutup. Kami jawab pada Ustazah, nak tutup mana apa nak tutup? Tarik ke bawah, kan terbuka di atas. Ustazah, tak payah. Tiba-tiba ayah suruh masuk sekolah agama tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kawan-kawan kampung pun mengejek. Masuk sekolah agama nanti pakai jubah serban 5 kilo, sengit dia jalan kepala tuan-tuan. I cannot accept. Tapi kita rahmati Allah, apabila ini kehendak ayah dan kita patuhi kehendak ayah, walaupun mula-mula rasa terpaksa. Ini saya kata tadi, idola ni, ayah kita idola kita tuan-tuan, dan bila idola suruh buat sesuatu kita kena taat. Maka bila ikut tuan-tuan, baru kita nampak rupa-rupanya apa yang ayah lihat masa otak kita masih remaja ni tuan-tuan. Kita tak nampak jalan yang lebih jauh. Orang tua-tua ni dia nampak tuan-tuan. Maka kita lihat kebaikan dia pada saya hari ni tuan-tuan. Saya sudah menjadi penceramah, saya menjadi ustaz, saya mengajar ramai ribuan anak-anak murid bahasa Arab. Saya mengajar tuan-tuan dalam kuliah-kuliah. Rupanya inilah kehendak ayah.
ayah kata apa dia? Kalau zaman ayah teruk, sekular, ayah Arab, kamu jadi anak yang soleh, yang menyampaikan ilmu. Bila ayah mati, ayah dapat syafaat ilmu yang kamu sampaikan. Tuan-tuan, otak kita ada tak ke situ? Dan saya nak tanya tuan-tuan, jadi AJK ni sebab apa? Orang lantik ke semata-mata? Sebab dapat surat daripada pengerusi ke? Sebab dah tak ada orang nak dilantik, maka kita je yang datang mesyuarat, kita yang dilantik, dan kita rasa terpaksa menjadi AJK, imam dan bilal. Adakah sebab itu semata-mata tuan-tuan? Tak. Percayalah tuan-tuan, tuan-tuan adalah yang the chosen one. Saya ulang balik tuan-tuan, maratan saniyah, ukarrir maratan saniyah, kata orang Arab, aku ulang kali kedua. Apa dia? Tuan-tuan adalah orang yang dipilih. Yufaqihu fid din, tuan-tuan diberikan kesedaran agama, menjadi AJK surau, menjadi orang surau, merapati jemaah, tuan-tuan buat program-program surau, bulan-bulan Islam, solat jamaah, pengajian, bukan semata-mata kebetulan, tapi Allah pilih supaya apa? Tuan-tuan semua ni masuk syurga insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah, tengok zaman tu gambar zaman Black Dog Bone tu, tengok. Saya ingat tuan-tuan ada yang zaman ni, kalau zaman ayah saya umur 82 sekarang ni, zaman Pok Yeye ni, zaman Black Dog Bone ni tuan-tuan, ni zaman rambut panjang, collarnya besar, seluar baggy. Tuan-tuan ingat tak zaman ni berapa banyak yang tuan-tuan buat daripada apa yang Allah larang? Berapa banyak tangan anak dara yang tuan-tuan pegang? Tengok tak tuan-tuan? Ingat balik, ibu-ibu ingat tak zaman ibu-ibu pakai skirt hari tu? Sekarang buku-buku tudung. Ingat tak naik scrambler, peluk rapat, berapa beruk peluk bertanya tu? Marah. Ingat tak zaman tu? Allah Rabbi tuan-tuan. Saya cakap tuan-tuan, orang yang ada depan saya ni Allah pilih. Kalau Allah tak pilih tuan-tuan, kita masih lagi mengekalkan imej apa ini. Kita masih lagi tuan-tuan tak semayang. Masya Allah. Lepas tu saya tulis nota sini, dulu saya ingat solat ini untuk orang tua je. Saya masih muda, saya nak enjoy. Hidup mesti enjoy, kata dia, Nora Danish dalam filem apa, drama apa tu. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, bila dikatakan pepatah Inggeris, life begins at 40. Hidup ini bermula umur 40 tahun. Betul tuan-tuan, 40 tahun. Kalau masih tak berhijrah, sampai mati dia tak akan berhijrah. So tuan-tuan depan saya ni, ada yang 40 lebih, ada yang 50, ada yang 60, kebanyakan 60 lebih dah. Bersyukur tuan-tuan. Kerana apa? Kerana tuan-tuan termasuk dalam golongan orang yang sudah berubah dan memegang jawatan yang Allah sayang, insya-Allah. Dulu saya suka buang masa. Dulu baca Quran pun malas. Tak sangka sekarang jadi imam di kampung. Dulu suka melepak, orang panggil, orang kampung panggil kutu rayau. Betul tak tuan-tuan? Kutu rayau ni main gitar malam-malam, bawah pokok ketapang. Pontianak pun segan tengok. Pontianak pun lalu, tumpang lalu bang. Pasal apa? Demo lagi teruk dengan Pontianak, tuan-tuan. Tapi sekarang tuan-tuan dah tukar penampilan, betul dah? Dah berkepiok. Ada yang dainya hitam sebab sujud. Tengok tuan. Tak tahu kalau ada yang dai hitam sebab terlanggar pokok ciku, tak tahu dah pula. Sebab sujud banyak tuan-tuan. Tuan-tuan, ada seorang hamba Allah yang dulu ni memang Samsin tuan-tuan. Kerja dia tuan-tuan bancuh koktel di Kuala Lumpur. Ni sahabat. Koktel ni tuan-tuan, dia cerita kat saya, bancuh kena betul gayanya. Kalau bancuh-bancuh tu tuan-tuan, warnanya tukar lain, patut jadi ungu, dia jadi merah, meninggal orang yang minum tu. Gajinya sampai 10,000, 15,000 tuan-tuan yang baca koktel. Satu hari tuan-tuan saya jumpa dia pakai serban dengan jubah. Terkejut aku.
Aku pun jubah je serban tak ada. Dia serban besar macam saya kata 5 kilo serbannya tuan-tuan. Dengan berceloknya, dengan berjanggutnya. Saya kata, Syekh, what happened to you? Ustaz pula tanya apa itu. Patutnya gembira lah. Dia dah berhijrah, berubah apa. What happened to you? Dia kata, Syekh, ingat ada anak cerita anak bancu koktel. Allah Syekh, ada satu hari tu bancu. Betul lah teman bancu tu. Tapi ada orang yang minum tu, Syekh, tiba-tiba kena heart attack. Berbuih mulutnya, Syekh. Depan teman ni atas meja tu berbuih. Meja borok. Masa ni Allah campurkan takut pada hati anak. Anak kata, sampai bila aku nak buat kerja ni haram. Tahu haram. Arak ni haram. Allah sebut dah haram. Daripada kerja-kerja syaitan. Rijsun minas syaitan. Tapi aku buat sebab apa? Sebab aku nak mewah, aku nak hidup senang, aku nak duit. Allah, macam mana kalau aku tengah baca, aku pula berbuih mulut apa itu, jatuh atas meja, meninggal. Akhirnya dia berubah, tuan-tuan. Dia bertaubat. Dia kerja biasa, walaupun tak banyak gajinya, tapi dia redha dengan kerja dia. Sebab apa? Sebab dia kata, Allah masih sayang kat aku. Allah berikan hidayah kepada aku. Okey, tuan-tuan, lihat pada diri tuan-tuan. Balik ni tuan-tuan tengok balik kat cermin. Aku ni dulu mana rupanya, dan sekarang mana rupanya. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kebaikan lagi apa dia kita duduk di surau, program surau, iaitu kita memilih kawan yang baik. Bila jadi AJK surau, saya berkawan dengan kawan yang memberikan contoh yang baik. Betul tak, tuan-tuan? Al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi SAW. Seseorang itu mengikut akhlak kawan baik dia. Falyanzur ila man yukhalilu, tengok dengan siapa dia berkawan. Ibu-ibu kalau berkawan dengan kiah peropok, tak ada kerja lain, itu je isu. Wah, si senah tu, ya Allah, kena anak dengan laki dia. Ya ke? Kalau belah-belah parit kampung aku, dia nak datang ngumpat tu, dia ada sound dia. Tu sound dia tu. Tu kiah proper punya geng datang. Bapak-bapak, kalau kita campur dengan kaki tadi, kaki tadi, kau campur dengan kaki juni, kita pun rasa bangga. Kawan aku mewah hidup dia, belanja aku makan hari ni. Moncok, kata orang parit. Ya Allah, dia belanja belakang ni makan. Mana dapatnya? Menang loteri. Kawan ni pula bagi advice kat kita, mereka sekali-sekala pergilah tikar loteri. Kita pun kata, teman imam takkan teman nak tikar loteri, tak ngapa. Mereka segan sebab mereka imam, dia teman belikan. Mereka bagi je nombor. Teruklah apa itu. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita berkawan dengan orang yang suka nikah bohong, memang itulah kerjanya. Tunggu dalam semok tu. Ada orang sahabat suka mikat burung merabuk. Burung merabuk tunggu dalam semok tu. Kemudian dia pandai buat burung merabuk. Kita tengok, tuan-tuan, dia dengan burung merabuk tu tak jauh beza. Siapa kawan yang geng-geng tu, itulah bunyinya. Anak-anak ya, yang beli burung merebuk dalam sangkok. Saya pernah pergi rumah sahabat, tuan-tuan, dia ni memang pemikat burung, Masya Allah. Bila pergi ke rumah ni, tuan-tuan, banyak sangkok burung merebuk, burung tu kukuh pada. Hebatnya dia ni, tuan-tuan, bila dia lalu je, burung tu berbunyi dalam sangkok tu. Bila aku lalu, burung tu tak berbunyi. Nyenuh, aku suruh kawan tu kata, mana burung tu nak bunyi, dengar bunyi burung gagak je, katanya. Takutlah burung tu. Kata rahmati Allah, kata Nabi, al-mar'u ala dini khalil. Khalil. Falyanzur ila man yukhalilu. Seorang itu mengikut akhlak orang yang dia berkawan. Tuan-tuan, bersyukur kita, Allah bagi kita environment surau. Masya Allah.
Tuan-tuan pergi kerja atau tuan-tuan dah pencen, seronok dah tuan-tuan pergi solat subuh. Ada kuliah subuh. Lepas kuliah subuh ada kuliah doa. Lepas tu ada makan-makan pula. Hari tu saya pergi surau biru tu kan. Surau Al-Falah, surau Al-Islah ni. Oh, makan rumpun nalai rekit tuan-tuan. Kadang dengan rotinya, ada nasi ayamnya. Sono dah tuan-tuan. Suasana macam tu Allah bukan saja bagi kawan hidayah, kawan yang baik, Allah bagi rezeki kepada kita. Mana mari ni? Tak semena-mena Allah bagi rezeki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, tuan-tuan, takut kepada Allah, dia nak jadi orang baik, dia berhijrah, dia berubah, Allah bagi rezeki. Malam tu dapat nasi lemak bungkus daun pisang. Ada dekat 100 bungkus. Kita pun tanya, mana mari nasi lemak dan pisang banyak ni? Kata seorang, ya, sahabat, oh ni daripada yang jual nasi lemak petang tadi dia jual ni, bukan nasi pagi dah. Nasi pagi basi kata dia. Ni petang tadi dia jual, tapi tak laku. Dia kata, ini je rezeki aku, dapat 5 bungkus je laku, maka lebih ni aku serah pada surau Al-Islah At-Takbiru ni. Tuan-tuan, seronok dah Allah bagi rezeki macam ni. Tapi jangan tuan-tuan doa pula, Allahumma ya Allah, biarlah tiap hari tak laku perniagaan. Jangan pula begitu. Doakan murah rezeki, laku perniagaan dia, insya-Allah Allah bagi rezeki tuan-tuan. Baik, tuan-tuan macam Allah. Apa lagi? Rupanya bila jadi Bilal dan Imam, saya belajar menjadi lebih baik, belajar tentang ilmu. Ilmu akan menyelamatkan saya, iaitulah ilmu akhirat. Kata mati Allah, ilmu yang terbaik ialah ulumuddin. Ilmu yang terbaik apa dia tuan-tuan? Semua ilmu baik. Ilmu matematik, ilmu sains, semua baik kan tuan? Tapi apa yang terbaik? Khususan fi ulumuddin. Khusus daripada tuan, kita belajar ilmu-ilmu agama. Tuan-tuan tengok gambar tu. Masa saya bagi kuliah, ramai hari tu saya ganti ustaz apa kata datang. Saya tangkap gambar tuan-tuan ni. Sebenarnya ramai lagi dalam gambar tu, tapi saya kecilkan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok wajah ceria tuan-tuan, wajah ahli syurga ni insya-Allah. Bukan sebab aku bodek nak makan free malam ni dah. Tapi tuan-tuan nak bagi tahu tuan-tuan, saya saja ambil gambar ni sebab saya suka. Saya pernah masukkan gambar ni dalam Facebook tuan-tuan. Ada orang sebut subhanallah. Sebab apa sebut subhanallah tuan-tuan? Sahabat sebut subhanallah sebab apa? Dia kata nampak wajah ahli syurga. Saya kata amin ya rabbal alamin. Kenapa tuan-tuan wajah ahli syurga? Ni kata ni, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sa'alallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mencari jalan, yang jalan itu membawa dia kepada ilmu, Allah permudahkan bagi dia jalan menuju ke syurga. Dan dalam satu hadis sahih dalam kitab Fathul Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan tuan-tuan, para malaikat yatufuna fi sama', malaikat ini berlega-lega di langit. Pasal apa? Mencari majalis zikr, mencari majlis berzikir, majlis mengaji Quran, majlis menuntut ilmu. Bila nampak ni tuan-tuan, mereka akan duduk dengan kita, mengebarkan sayapnya, jatuh rahmat kepada penuntut ilmu. Malaikat mendoakan agar dosa-dosa kita ini diampunkan. Masya Allah tuan-tuan. Dan bila malaikat naik ke langit, Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana kamu tinggalkan hamba aku? Bagaimana kamu tinggalkan Haji Raib? Bagaimana kamu tinggalkan Haji Osman? Bagaimana kamu? Mereka dalam keadaan majlis yang menyaksimu, wahai Allah. Maka Allah kata, aku ampunkan dosa-dosa mereka yang lalu. Masya Allah tuan-tuan. Hadis ni tuan-tuan boleh jumpa dalam kitab Fathul Bari. Baik itu tuan-tuan, saya rakamkan gambar-gambar ni. Mungkin ada orangnya di sini. Ada ke? Tapi janganlah dah rakam hamba apa ni pergi nikah ekor pula lepas ni. Jangan marah. Mudah-mudahan tuan-tuan, bukan calon-calon, bukan saja-saja, jangan kerana keterpaksaan kita menjadi AJK. Jangan. Imam Bilal ni dah tak ada orang lain ustaz, awak je lah. Jangan.
itu tak boleh nak jadi ahli syurga. Dan tuan-tuan mati Allah, tengok yang seterusnya, saya dapat buat pahala. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajrun. Nabi menyatakan dalam hadis, tuan-tuan, barang siapa yang buat sunnah yang baik, dia azan. Nabi, tuan-tuan, bila nak berehatkan minda, Nabi akan kata apa dia? Wahai Bilal, arihna bil azan. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan laungan azan. Masya Allah. Itu orang kata, azan berlagu-lagu ni, mana dibuat azan lagu-lagu? Bid'ah. Bilal tu azan tak ada lagu-lagu. Bilal tu azan biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana tahu dia hidup zaman Bilal ke mak ni. Ulama mengatakan bila arihna ni, tuan-tuan, bila sebut rehatkan kami dengan azan itu, maksud dia, tuan-tuan, mestilah alunan dia yang merehatkan minda. Allah, azan. Orang dengar pun Masya Allah, Allah. As-salatu khairun minan nar. Allah Ta'ala. Dan kita pun jawab Allah Akbar. Tentara mati Allah. Bila menjadi imam, bacaan-bacaan yang Nabi suka dengar, di antaranya daripada para sahabat, seperti Abu Musa al-Ash'ari dan seorang lagi sahabat yang Nabi suka baca Quran, iqra' alayil Quran. Sahabat kata, aqra' ala man unzil al-Quran. Apakah aku nak baca pada orang yang diturunkan Quran? Apa kata Nabi? Uhibbu an asma'a min ghairi. Aku lebih suka mendengar bacaan Quran ini daripada orang yang bukan aku. Sebab apa, tuan-tuan? Ada qari-qari Nabi ini yang mendapat mizmarud Daud, suara dia umpama seruling Nabi Daud, merdu. Sonoran, tuan-tuan, anak kita masuk tahfiz. Sonoran, tuan-tuan, kita pun jadi imam, bacaan kita makin baik, kita pun ikut lagu-lagu yang orang makmum suka dengar. Lepas tu, tuan-tuan, masuklah kursus membetulkan bacaan. Buatlah sikit, tuan-tuan, taranum. Ajar Ustaz Radhi Kamarul Ailan tu, dia tu pandai, pakar bak taranum, tuan-tuan. Boleh dengar apa taranum dia. Baca, tuan-tuan, jadi imam, biar makmum ni, tuan-tuan, rasa rehat dengan solat. Bukan usin, rehat dengan solat yang kita imamkan. Rehat, rasa, tuan-tuan, apa dia, peaceful mind dengan azan yang kita laungkan. Boleh, tuan-tuan, ya? Baik. Dan yang kedua akhir, tuan-tuan, kedua akhir, saya tak boleh lama, tuan-tuan, ya. Masuk sini tadi lama, nak keluarkan lama juga. Apa yang terakhir, saya berkawan dengan kawan yang soleh ini, tuan-tuan. Kawan dengan kawan yang soleh. Mukhalatatus salihin. Kata tadi Sayyidina Osman apa dia? Kawanlah dengan orang-orang yang soleh. Sebab orang yang soleh ni, tuan-tuan, orang yang dah bertaubat, orang yang dah jadi baik, yang dah berhijrah ni, tuan-tuan, dia akan ajak kita kepada benda yang baik. Ini yang kita hendak, ukhuwah kita pada malam ni, tuan-tuan. Tinggalkanlah kawan-kawan jahiliah, kawan-kawan yang buat perangai-perangai tak elok tu, tinggalkan. Kita berkawan dengan ni, tuan-tuan, rakan masjid ke, AJK masjid ke, apa yang berkaitan dengan surah masjid dan kawan pasal apa, insya-Allah environment baik itu akan mempengaruhi kita. Bila sahabat kita seorang pakai serban, kita berkenan, kita minta sahabat tolong ikatkan serban teman ni, serban ada tapi tak reti nak ikat. Sahabat pun ajar, ini cara dia masuk, ikut ini ikat dia, belah ni kena tebal, belah ni kena nipis. Akhirnya, tuan-tuan, kita belajar, kita pun mengikat serban. Ni benda yang baik. Kalau kawan dengan kawan yang tak baik, macam saya tadi, dia akan bukan belajar mengikat serban, bagaimana nak mengikat janda. Jangan marah, ibu-ibu yang marah. Ada petua tu, bagaimana nak ngikat janda, kata ni, supaya janda suka kepada kita. Siapa yang ngajar tu? Pak Imam. Jangan marah. Okey, jangan. Baik. Dan yang terakhir malam ni, tuan-tuan, cabaran bagi diri saya.
kita kena sebut haza sabili. Apa dia tuan-tuan? Kerana inilah jalan saya, haza sabili. Semoga saya menjadi anak yang soleh tuan-tuan. Kalau dulu banyak dosa dengan ayah, betul tak? Ya, wa imma yablughanna 'indakal kibar wa aduhuma aw kilahuma. Allah peringatkan, wahai anak-anak yang ada mak bapak, bila ayah ini sudah menjadi tua, masa tu kita muda tuan-tuan, fala taqul lahuma, jangan kata masa remaja tuan-tuan, selalu kita bentak ayah kita, tengking ayah kita selalu tak? Ibu-ibu selalu tak kita marah mak kita, mak ni pun masalah apa itu mak, selalu tak tu. Selalu tak tuan-tuan, masa kerja hari tu ayah nelefon, kamu ida kena balik, abah ni pun, saya ni sibuk abah, kontraktor JKR, abah tak ngapel lah orang kita. Ada tak cakap apa itu? Wala tan'ar umar, narik muka masam, kita bentak-bentak, kita merampus. Wa qul lahuma qawlan karima, tapi cakaplah benda-benda baik dengan mereka. Cakap benda-benda baik, mak minta maaf, patutnya saya balik minggu ni mak, tapi tak dapat mak, minta maaf mak. Mak ni faham, mak dengar kita cakap lembut kopi tu, mak kata tak ngapa lah mak, macam mana kamu kerja, cantik. Lepas tu tuan-tuan, Nabi kata kalau marah ni dia tak menyelesaikan masalah. Kita marah puas hati sekejap, tapi menyelesainya lama. Bila mak bapak meninggal baru menyesal, Allah, aku tu kasar dengan bapak aku, kasar dengan mak aku. Dah meninggal baru nak menyesal. Sebab tu tuan-tuan mati Allah, kalau berlaku juga dah meninggal kita menyesal, bagaimana kita nak ganti kesalahan itu? Jadilah anak yang soleh. Iza mata ibnu Adam inqata amalu ila an salas, kata Nabi, bila mati anak Adam terputus segala amalannya melainkan 3 perkara. Yang terakhir tu Nabi sebut awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Tuan-tuan, kalau dulu banyak dosa dengan mak bapak, doa kita ni sampai, doa muazzin lepas azan ni makbul, Allah bagi. Allah habis tu doa lepas azan, doakan, selitkan sama, ya Allah, mudah-mudahan bapakku kau masukkan ke dalam syurga, kerana dulu aku tidak merapati dan juga berbakti kepadanya. InsyaAllah Allah terima. Awalan yad'a salihin yad'ullah. Tuan-tuan jadi orang yang soleh ni, AJK imam ni, jadi imam lagi lah pula tuan-tuan. Lepas sembahyang doa tu, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina, Allah tuan-tuan, wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Imam doa diaminkan oleh jemaah, masya-Allah, makmum aminkan tuan-tuan. Selit dalam hati, ya Allah, ampunkan dosa mak bapak aku yang bela aku sejak kecil. Aku dulu tak sempat berbakti kepada mereka, ya Allah. Aku berkasar dengan mereka, ya Allah, sampai mak aku merajuk dengan aku. Bapak aku kata aku anak derhaka, alau aku daripada rumah. Ya Allah, masa tu aku jahil, ya Allah, banyak dosa, ya Allah. Sekarang aku dah bertaubat, ya Allah, jadi imam, ya Allah. Sampaikan pahala aku ini, ya Allah, kepada mak bapak aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga dan dia mengampunkan aku di akhirat. Boleh tak? Banyak kelebihan tuan-tuan menjadi imam dan Bilal ini tuan-tuan, bukan semata-mata kerana tugas. Dan apatah lagi tuan-tuan rasa macam satu keterpaksaan menerima jawatan ini lagi teruk. So tuan-tuan, ikhlaskan diri malam ini. Tuan-tuan adalah orang yang terpilih, menjadi insan yang terpilih, yang terbaik tuan-tuan. So tuan-tuan mati Allah, cukup sekadar itu. Nota yang saya bagi tuan-tuan, jagalah elok-elok, jangan buat lapik kucing beranak, jangan buat lapik apung balik yang dibeli di kedai. Bukan senang tuan-tuan nak buat nota ni, ya, yang saya fotostatekan untuk tuan-tuan.
Tuan-tuan mati Allah, sebelum akhir bersama-sama dengan saya sahabat-sahabat tuan-tuan datang lebih kurang berapa 4 orang. Seorang Ahmad Abu Bakar di Sungai Siput, dia buat rakaman live pada malam ini untuk page audio kuliah untuk Imam dan Bilal AJK Surah Al-Islah, ya, Taman Desa Jaya ni. Dan ada sahabat saya tuan-tuan yang membawa barangan produk Islam. Saya yang suruh dia orang bawa. Dia orang nak ikut je, nak teman. Tapi saya kata bawa lah. Mana tahu tengah malam ni tuan-tuan yang kehabisan bekalan makan, mana tahu. Bolehlah beli Maggi buatan Islam tu. Dan ada air drinking water buatan Islam tuan-tuan, bolehlah tuan-tuan minum. Kalau nak tidur sekarang dalam chalet tu rasa macam dulu ya. Malulah tempat lautan ni kan. Ambil air tu, ya, minum, baca selawat, minum. Kemudian, ya, sembuh-sembuh sikit pada tempat yang kita rasa macam sejuk je, takut je kan. Sembuh. Betul, insya-Allah. Saja menyakat dia, jangan takut pula. Ini balik tengah malam ni ustaz ni. Hanya haram tu ustaz ni. Boleh tuan-tuan dapatkan kalau nak, ya, Maggi Islam dan makanan-makanan Islam, bolehlah tuan-tuan dapatkan daripada sahabat saya ni. Pasal kita nak bantu umat Islam tuan-tuan meniaga, mereka ini bekerja sendiri dan kita nak kukuhkan ekonomi umat Islam. Jadi saya cukup hari itu tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada malam dapat menjadi motivasi bagi kita. Terima kasih, ya, kepada tuan pengurusi kita, ya, doktor, terima kasih. Terima kasih kepada, ya, ahli dan kuasa, imam-imam yang mau mendengar ceramah saya pada malam ini. Terima kasih, saya seronok dapat datang hadir, sebab saya pun banyak kali datang program kuliah doa, kuliah subuh di Surau Al-Islah ni, dan saya tengok sambutan daripada pengurusi kita pun hebat, ya. Bukan saja sambutan hebat, jamuan pun rembenalai rekit, ya. Alhamdulillah, ya. Super kata orang India. Bukan itu saja, sambutan jamaah yang datang ini yang menyebabkan saya rajin tuan-tuan bersemangat untuk datang ke sini. Alhamdulillah, insya-Allah. Tahniah saya ucapkan kepada pengurusi ahli kuasa Surah Al-Islah Taman Desa Jaya ini yang telah berjaya membuat program pada malam ini, dan insya-Allah akan dilihat oleh orang-orang satu Malaysia dalam audio kuliah, dan tuan-tuan boleh lihat ulangan dia dalam page audio kuliah. Tuan-tuan yang dalam ni itu ramai ulama-ulama, ustaz-ustaz terkemuka yang memberikan kuliah. Tuan-tuan bolehlah tengok, dan kalau ada nak beri sumbangan kepada kelancaran program-program agama dalam ni, tuan-tuan bolehlah, ya, melihat ada nombor akaun yang tertera, bolehlah berikan, ya, orang kata bantuan dan sumbangan. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan orang-orang yang beriman, orang-orang istiqamah dengan jawatan kita ini, orang-orang yang tidak jemu dengan amanah yang Allah pilih untuk kita. Lalu Allah masukkan kita ke dalam syurga tuan-tuan, mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal muttaqin minal muqimin as-salah minal mutasaddiqin minal mu'addin az-zakah ya Allah minasy syuhada'i was salihin wa asna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, kami bersyukur dengan nikmat jawatan yang kau berikan kepada kami, hidayah yang diberikan kepada kami ya Allah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah hendakkan pengakhirannya itu baik, maka Allah jadikan mereka minat kepada agama. Aku bersyukur ya Allah atas hidayah ini ya Allah. Aku bersyukur ya Allah diberikan jalan petunjuk kepadaku ya Allah, daripada terus lalai dan sesat ya Allah, daripada jalan yang benar. Allahumma ya Allah, agar aku tetap berada dalam jalan ini. Haza sabili, inilah jalanku ya Allah. Amitna ya Allah, matikalah aku ya Allah pada jalan ini ya Allah, jalan kebaikan, jalan kebajikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.